hadis muttafaqun alaih. Baik. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat, ikut niat, bermula dengan niat, dan dijaga niat itu ikhlas. Dan sesungguhnya setiap orang itu apa yang dia niatkan, kita ni dapat balasan daripada apa yang kita buat itu juga berdasarkan niat kita. Lagi ikhlas, lagi banyak yang kita akan dapat kurniaan Allah Ta'ala. Tapi ikhlas, bergantung pada niat kita ni. Famakanat, maka siapa-siapa yang dia berhijrah kerana Allah Ta'ala dan Rasulnya, betul-betul kerana Allah dan Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ini cerita apa? Waktu Nabi berhijrah ke Madinah daripada Mekah. Wa man kanat, dan siapa yang dia berhijrah kepada dunia, dia nak dapatkannya, untuk dapatkan keuntungan dunia, awi imra'atin, ataupun dia berhijrah tu pasal orang perempuan yang dia minat nak kahwin dengan dia, maka dia pun hijrahnya adalah apa yang dihijrahkan. Dia dapat apa yang dia nak. Nak pada dunia, dunia dia dapat. Nak pada perempuan, perempuan dia dapat. Tapi maknanya kita pun jangan sampai kita mengejar keduniaan sampai akhirat tak ada apa langsung kat kita. Tu dah kena jaga. Hadis ini disepakati oleh para ulama kesahihannya. Mereka berpendapat hadis ini besar sangat kedudukannya dalam agama. Hadis ni sangat hebat, sangat besar, sangat penting dalam agama kita. Hadis ni balik ni hafal. Tak boleh hafal panjang-panjang tu. Hafal innamal a'malu binniyat. Tu ya. Sesungguhnya apa pun amalan dengan niat. Niat apa? Lillahi ta'ala. Apa itu je? Minggu depan saya tanya. Pakat pergi pula orang. Oh, nak tulis pada innamal a'malu binniyat. Sagi saya buat dalam grup, saya baca dalam grup, guna voice message tu, lepas tu dengar 80 kali. Tak cukup 80, 100. Kalau tuan ni tak boleh. Innamal a'malu binniyat. Saya ulang 10 kali tu dengan makna dia sekali. Baca, dengar, cukup buka 10 kali ulang, selesai apa? Baca waktu mana pun. Waktu ada masa kosong baca. Apa ingat? Penting hadis ni. Apa hadis? Apa hadis bagus. Orang yang dengar hadis, orang yang baca hadis, Allah Ta'ala bagi seri pada cahaya muka dia. Cahaya muka seri. Tambah lagi dengan baca hadis lagi ya. Nadarallahu mura'an. Allah Ta'ala bagi cahaya kepada seseorang itu dengan dia mendengar maqalati, perkataan, sabdaan, hadis-hadisku. Tambah lagi baca Quran, wuduk lagi, Masya Allah. Main-main aku tak kenal siapa dia ni, maklum rupanya. Ya. Tak dengar tak apa, tak payah dengar, tak penting. Dengar tadi tak apa. Tak apa, tak dengar tak apa. Dan merupakan salah satu asas keimanan. Bahkan ia merupakan tonggaknya yang terutama sekali, yang paling kukuh antara hadis yang jadi pasti dalam agama, ialah hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu dengan niat. Okey. Adapun makna niat itu ialah qasad atau keazaman hati untuk melakukan sesuatu. Niat ni maknanya sungguh-sungguh berasa nak buat.
keinginan dalam hati, azam aku nak buat sungguh. Macam tu niat. Solli betul-betul dalam kita ni, betul aku nak main zuhur ni. Macam tu, main zuhur lah. Lagi isyak, betul-betul kita azam nak solat, nak lakukan yang terbaik solat kita tu. Dan lafaz innama adalah mengandungi masa khas penghinggaan yang membawa pengertian bahawa apa-apa yang akan disebutkan selepas lafaz itu adalah sangat kukuh kedudukannya. Tak apalah, itu saya tak mengurai. Lagi punya payah punya, cukuplah satu kita cerita dah. Dan pada masa yang sama, lafaz ini juga mengeluarkan atau menafikan segala perkara lain yang tidak disebutkan. Maknanya penting sungguh kita niat ni kan, innamal a'malu binniyat. Penting. Sesungguhnya amalan itu adalah dengan niat. Niat itu sangat penting. Niat itu mesti ikhlas. Orang yang kata aku ikhlas ni tak tentu ikhlas. Kadang-kadang hak kata ikhlas tu yang mohong orang tu. Orang kata ada pengalaman tak? Aku ikhlas ni. Awal-awal lagi disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Baik, sikit kita baca. Banyak ke ni? Banyak lagi kan? Berhenti dulu lagi. Kau nak baca, nak baca mentah ni. Oleh kerana itu, maka dapatlah dikatakan bahawa segala amalan syarak tidak sah kecuali bila disertai dengan niat. Benda-benda yang wajib kita niat ni, yang umpamanya solat, zakat, puasa, penting wajib. Jaga. Maka sesiapa yang menghendaki dengan hijrahnya atau dengan amalannya itu akan keridhaan Allah Ta'ala, sudah pasti akan mendapatkannya. Siapa yang betul-betul niat, Allah Ta'ala akan bagilah apa yang dia nak tu. Dan sesiapa yang menghendaki dengan hijrahnya ataupun dengan amalan dia buat tu akan dunia, maka dia dapat dunia harta benda dunia je lah. Dan tak ada lagi hak yang lain. Jadi apa yang kita niat, itu yang akan kita dah dapat. Dan hadis ini memberi peringatan bahawa niat itu syarat sah segala amalan. Nak Allah Ta'ala terima satu amalan, niat nombor satu, number one. Seperti wudu, mandi, tayamum, zakat, semayang, puasa, haji, i'tikaf dan sebagainya. Apa pun. Oleh itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata telah masuk hadis ini 70 bab ilmu fiqh, dan beliau kata pula dalam ilmu fiqh ada banyak bab. Niat, hadis pasal niat ni masuk dalam 70 bab. Banyak. Telah masuk, dan beliau berkata masuk hadis ini sepertiga ilmu. Boleh betul-betul hadis ni 1/3 ilmu dah boleh kat dia. Sepertiga ilmu ni maknanya 2 lagi, 2/3 lagi cari. Baik. Dan berkata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu telah masuk ke dalam hadis ini sepertiga ilmu, dan banyak lagi para ulama yang berkata seperti perkataan mereka berdua itu, maknanya penting sungguh. Penting sungguh. Bukan perkara yang kita boleh buat remeh kan. Kena ingat selalu. Nak buat sesuatu, ingat dulu niat aku ni pasal apa, kerana apa, untuk apa. Ingat betul. Kalau bukan kena Allah, berhenti. Kalau bukan kena Allah, tarik balik apa kita nak buat tu. Dulu saya ingat dulu cerita pasal Ibrahim Libya. Tahu tak Ibrahim Libya? Ibrahim Libya paling depa mesra dia meninggal. Asyahid Ibrahim Libya, Ustaz Ibrahim Libya. Saya biasa dengar cerita dia nak pergi kuliah.
naik kereta sampai ke tengah jalan, dia teringat apa nama ni, minyak kereta dia nak habis dah. Kokok aku pergi tak gini boleh orang bagi sikit haba minyak kereta. Dia sedap kata, "Loh, tak betul aku pergi kuliah ni lillahi ta'ala ya, bukan pasal nak duit minyak kereta." Dia patah balik sampai rumah. Dia keluar kereta, dia masuk rumah, dia dah keluar balik, dia niat balik. Kerana Allah Ta'ala, baru dia pergi pula. Macam tu punya. Kalau saya pakai dadah, tak tahulah, bacalah, tengok YouTube, ingat YouTube lagu mana cerita. Nak cerita hak tu pukul berapa nak habis, aku dah sakit gigi. Memali. Ya. Baik, sambung sikit lagi. Berkata Imam Abu Bakar Al-Baihaqi radhiyallahu anhu pada permulaan kitabnya yang bernama Mukhtasar As-Sunan, ketika beliau menguraikan perkataan Imam Syafi'i, sesungguhnya dia kata segala usaha seorang hamba itu hanyalah dengan 3 perkara sahaja. Pertama dengan amalan zahir, kedua dengan lidahnya, yang ketiga dengan niat. Mana apa pun yang kita nak buat, dia 3 ya. Yang pertama kita buat dengan anggota, tangan, kaki. Yang kedua lidah. Lidah ni anggota tak, tapi dia satu benda yang asing, yang kita kata yang dibahagikan. Lidah ni dia peranan dia sangat luas, jadi dia buat satu. Yang ketiga, Ustazulazim kena mati ni, dengan niat ya. Dengan niat. 3. Pertama anggota tubuh badan, yang kedua dengan lidah, yang ketiga dengan hati. 3 dalam agama kita. Maka niat adalah salah satu daripada 3 usaha seorang hamba. Apa pun kita nak buat, niat mesti ada hal tu kan. Bahkan niat adalah usaha yang paling utama sekali, kerana niat sahaja tidak dapat menjadi ibadat. Niat saja tak boleh jadi lagi, dia mesti pula dengan ibadat yang lain. Bersalahan dengan amalan zahir dan perkataan, maka keduanya belum tentu lagi dapat menjadi ibadat, kerana keduanya kemungkinan akan dirosakkan oleh riya. Adapun niat maka tidak dapat dirosakkan oleh apa sekalipun. Cuma jaga hati sajalah kan. Jaga elok. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati mentera hidup ini. Itu endon punya. Memang betul kena jaga Para ulama radhiyallahu anhum beranggapan bahawa sebaik-sebaiknya segala kitab yang dikarang hendaklah dilalui dengan hadis ini, innamal a'malu binniyat. Ulama kata apa saja buku kitab mula dengan kita sebut innamal a'malu binniyat dulu. Pasal apa? Peringat. Nak peringat. Manusia kan mudah lupa. Kan, berapa kali lah Tun M disebut. Benarlah kata Tun M, Melayu mudah lupa. Nasib baik saya ada darah Jerman, Perancis apa sikit. Tak jadi ya. Baik, di antara mereka yang telah berbuat demikian Imam Bukhari radhiyallahu anhu rahimahullahu taala anhu, maka beliau telah memulakan kitab hadisnya dengan hadis ini, di mana kitab hadis karangan Imam Bukhari ini adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim. Mula dengan innamal a'malu binniyat. Tengok kitab ni pun mula dengan innamal a'malu binniyat. Baik. Dan berkata Imam Abdul Rahman bin Mahdi rahimahullahu taala, seandainya aku mengarang sebuah kitab, tentu akan kumulai dengan